lebih kepada sebelah kanan map. Jadi nak sampai ke El Pozo tu agak jauh lah. Terlebih mungkin ada yang nak cuba ambil kenderaan dan pergi sampai ke situ, juga bergantung kepada cara bulatan tu macam mana lah. Kita kena sama-sama nantikan terlebih dahulu. Setakat ni bulatan pada hari ini sangat-sangat baik lah. Tak ada yang degil sangat lah. Yap, harapkan mereka tak degil. Kalau mereka degil, mereka yang akan berada pada waktu yang akan datang itu pasti Jangan ada yang degil. Pastikan jangan ada yang kedegil. Dan paling penting sekali ialah satu squad tu perlukan kerjasama di antara satu sama lain. Ini merupakan pusingan yang terakhir. Pusingan yang terakhir ini kalau melakukan sedikit kesilapan saya pasti. Kalau satu ataupun dua orang pemain hilang, moraliti mereka daripada 100% pada awal permainan ini mungkin akan berkurangan sehingga 40% begitu rupa. Saya harapkan kebanyakan pasukan yang main pada petang ini akan mampu untuk meneruskan perjuangan mereka sehingga ketitisan darah yang terakhir. Oh, cerita pasal titisan darah. Nampaknya darah sudah pun menitis sekarang ni. Kita nampak ya, satu ahli pasukan Malino, HNTS sudah pun dijatuhkan. Nampaknya adalah dia pertempuran yang sangat-sangat awal di antara pasukan AGMT dan juga Malino. SG AGMT sememangnya mempunyai kedudukan yang sangat baik di dalam carta dan berkemungkinan juga boleh masuk ke dalam Liga PMPL MYSG. Nama yang tidak biasa kita dengar, melainkan Trixie sahaja. Daripada tu, wow, itulah dia knock yang kedua ke atas Assassin daripada Jerome. Dan Trixie juga dapat menghabiskan Assassin. 2 mata untuk pasukan 8GMT. Yap, 8GMT di kawasan Pekado ada squad ini. Begitu meyakinkan juga. Tadi saya tak berapa perasan Pekado ada beberapa pasukan, tapi kali ini kita dapat lihat ada 2 squad. Cuma kawasan Tore dan juga kawasan Kampung Milita paling banyak squad yang turun. Wow. Bayangkan kesemua pasukan ini mungkin takut dan mungkin mereka dah tak tahu nak turun mana, mereka nak turun tempat yang jauh. Tapi itulah dia, turun tempat yang jauh tak semestinya tak ada orang. Dia bagaikan air yang tenang. Jangan disangka tiada Amy Muhammad. Ada sekelap nanti. Oh, saya dah cakap. Alamak, dah pusing balik pula. Aduh, kita ada delay ya, saya rasa. Kalau ikutkan, kalau kita sebelah-sebelah ni kan, kita mungkin cakap pada waktu yang sama. Mungkin kita jing. Betul. Tapi apa yang pastikan ni, nampaknya Koba sudah pun dijatuhkan oleh Trixie dan Trixie akan menghabiskan Koba. Dan itulah dia roti yang didapati oleh pasukan 8GMT ataupun 8GMT ni. 4 mata yang pertama untuk mereka. Rata pasukan AGMT berjaya meratakan satu skuad dengan begitu pantas sekali, dan pasukan pertama telah pun disingkirkan. Pastinya akan merasa sangat-sangat sedih. Tetapi pasukan FV betul-betul dekat dengan pasukan MIP. JV di tempat yang terbuka. Dia tak sedar, tapi nyawanya tidaklah begitu banyak pun kehilangan tadi. Dia ada Uzi di tangan, tapi dia tiada helmet. Sebarang helmet tiada. Dia ada vest level 3 tembakan daripada Win 94 daripada bahagian belakang. Depan belakang. Tak ada jalan keluar untuk si Javier. Dan dia akan dihantar pulang ke lobi dengan lebih awal terlebih dahulu. Nampaknya aksi berlaku dengan cepat. Kita boleh tengok sekarang ni, satu pasukan sudah pun tersingkir. Kita tinggal 58 saja pemain. Aksi untuk permainan kita yang terakhir ni, seperti yang kita selalu tengoklah dekat tournament mana-mana pun, game yang terakhir ni mesti game yang macam awal-awal mesti kita nampak banyak fight, banyak orang mati dan sebagainya. Sebab semua orang macam okeylah, kita lawan je lah kali ni. Kalau dapatlah macam tu. Apa-apa jadilah. Dan inilah dia hiburan balik kepada kita sebagai penonton lah. Ya, betul tu. Ada pak sekali. Gig. Dia macam, hello. Betul masuk balik. Alah. Dia masuk dalam balik. Dia masuk dalam balik. Dia macam cacing pula. Dia macam cacing keluar daripada tanah Ya Allah, Gig ni memang betul-betul pandai Dia buat kelakar Dia buat lakar-lakar dengan kita. Tapi juga nak terima kasih lah kepada observer kita yang sebab diorang lah kita dapat tengok Gig ni buat aksi main cacing. Yep. Betul tu. Benar tu. Tapi anda boleh saksikan dari Hauren ke Oren? Tolong, siapa player daripada pasukan MIP, jikalau kami berdua tersilap menyebut nama anda, pastikan anda PM Sekelap dan kata, saya tak berpuas hati, Sekelap sebut nama saya salah. Sekelap je kena. Saya tahu ni dia. Saya tahu ni dia. Saya nak tahu juga nama sebenar anda. Kalau kami sebut salah, kami ingin memohon kemaafan kerana kadang-kadang tu ada setengah nama yang kami tak mampu untuk sebut dengan sempurna.
Tapi kami cuba dengan sedaya upaya. Betul tu. Kita akan sentiasa memberikan yang terbaik. Cewa. Daerah dia pasukan nombor 14 pula cewa kan. Sekali-sekala lah kan. Tak sekelap. Saya sayang viewer saya. Oh. Mantap. Ayat penting tu. Saya rasa saya pernah dengar ada pemain PUBG M yang mungkin tak berapa nak nampak leher tu pun dia selalu sebut juga ayat yang sama. Tak tahulah siapa tu. Okey, tak apalah. Apa tu? Saya pun tak tahulah siapa tu. Tapi apa pun yang saya tahu adalah pasukan Impunity, mereka memerlukan mata. Mereka no nego-nego, mereka kena perform pusingan ni. Tak boleh nak tusun-tusun bagai. Kalau tak, memang mereka akan tusun daripada PMPL jugalah. Ya, betul tu. Harapkan itulah yang akan terjadi terhadap mereka semua walaupun bagaimanapun Impunity. Jaga bawah Alexa, Ninja dan juga Kevin semuanya telah pun mempunyai kelengkapan yang cukup. Mereka mungkin akan terus bergerak masuk ke bahagian belakang dengan selamat buat masa sekarang. Impunity ni Musim sebelum ini mereka rata satu skuad di bahagian dalam bangunan dan bayangkan sebenarnya mereka ditembak daripada pelbagai arah ketika itu. Tapi kali ini satu-satunya peluang untuk mereka bagi menebus kembali kesilapan mereka supaya mereka boleh dapat top 4 ke pusingan seterusnya. Saya rasa banyak pasukan yang nak top 4 ni dan semuanya memang ada niat yang sama. Tapi sekarang ini kita tak boleh nak bagi semua masuk. Kita hanya boleh bagi 4 saja skuad untuk lepas. Itulah dia. Itulah nilai untuk masuk ke dalam PMPL NYSG ni sememangnya sangat-sangat besar. Daripada segi berbagai lah, daripada segi komersial, daripada segi pencapaian, persendirian dan sebagainya. Dan sampai sekarang ni pun saya juga ada follow lah dan saya juga buat kawan lah dengan pemain-pemain daripada musim yang pertama. Sampai sekarang ni mereka masih berbangga yang mereka masuk dalam PMPL NYSG musim yang pertama. Sampai sekarang ni mereka masih lagi post benda-benda throwback pasal tu lah kan. Jadi nilai tu yang macam sangat-sangat mereka tahulah betapa besarnya nilai ni. Jadi sebab tu mereka nak sangat masuk ke dalam musim yang kedua ni. Yep. Dan sekelap saya ingin jujur terhadap sekelap. Uish, alamak. Yep, saya ingin jujur terhadap sekelap yang saya rasa sekelap memang kacak. Tapi sekarang ini bulatan yang telah ditunjukkan di mana H2O dan juga pasukan yang sedang berada di depan mereka sedang berlawan di antara satu sama lain. Di mana sekarang Impunity Esports dan juga H2O. Mereka telah pun melihat kejatuhan Juggernaut untuk pasukan H2O. Tapi Kevin telah pun dijatuhkan oleh pasukan mereka. Sangat-sangat cantik sekali. Art terus bergerak ke depan tapi Impunity mereka jika melakukan selapan weekend mereka yang akan terkena sekarang ini. Satu bom tangan telah dilemparkan ke depan tapi Jagger Boy sempatkah beliau untuk menyelamatkan si Kevin ini. Art sedang berada di depan. Bom tangan akan ditarik daripada Art tapi ada bom tangan ada di bahagian atas kepalanya tadi. Cuma dia hanya boleh melihat sahaja. Satu bom tangan akan ditarik sekarang ini. Dilemparkan terhadap pasukan Impunity. Ada 3 orang pemain di bahagian belakang tu. Kalau ada mungkin tiga-tiga akan jatuh. Wow, kesemuanya menerima 25% damage. Tapi satu lagi bom tangan akan ditarik. Art Kevin mungkin akan jatuh sekali lagi. Ya benar, ini akan jatuh sekali lagi dan saya rasa 2 jatuh, tak 1 saja jatuh. Ad akan mula melakukan gerakan ke depan. Tidak, sebenarnya Zain yang akan melakukan satu rotasi ke belakang. Tapi pasukan lain pula datang ke Cloud. Dari belakang, pasukan berbeza, pasukan tim IMP mereka akan cuba untuk beranggut di aggro. Tapi sebenarnya mereka tak sedar yang mereka sedang masuk ke dalam perlawanan di antara H2O dan juga Impunity. Itulah dia. Kalau Impunity mereka kalah dekat sini, mereka akan tersingkir daripada PMPL dan tak boleh marah kepada pusingan seterusnya. Mereka tak boleh kalah fight ini, tetapi nampaknya keadaan tidak berpihak kepada mereka daripada segi geografi. Sekarang ni cuba untuk buat satu flanking, tapi nampaknya adakah mereka lepaskan Impunity sekarang ni? Mungkin mereka terlalu takut sebab ada pasukan lagi satu baru je sampai dekat belakang, takut terkena pihak yang ketiga. Tapi nampaknya mereka akan melepaskan Impunity. H2O sekali tak nampak apa lagi nak mengalah. Tapi kali sampai kita percaya Super Boy dan itulah dia, Boy akan di atas semula kepada lobby. Yep, hantar semula ke lobby sekarang ini. Hidup lagi. Tapi tak habis lagi ni, Amy. Tak habis lagi. Kagura daripada jarak jauh nampak Impunity. Cuba untuk tembak, tapi tembakan terkena pada dia semula.
Ya betul tu H2O. Sekarang ni satu telah pun dijatuhkan pasukan H2O. Nampak dan tampak lebih yakin kali ini. Walaupun Unity telah pun kehilangan dorang pemain mereka. Oh, satu saja sebenarnya. Tapi mereka masih lagi bertahan dengan sebaik-baik mungkin. Apabila Alexa betul cari ninja. Cuba untuk berundur ke belakang. Mundurkan diri ke tempat yang lebih baik. Beredar mungkin daripada pasukan H2O. Sekarang ni 3 berbalas 3. 3 lawan 3. 1 berbalas 1. Maafkan saya. Pasukan H2O ada pilihan yang besar. Ada peluang yang agak besar juga kali ini. Dengan 2 kill yang telah pun ada di tangan mereka. Mungkin mereka akan lebih yakin. Dan lebih agresif untuk pusing-pusing yang terakhir ini. Sebab dah tak ada apa-apa lagi dah untuk dihabiskan. Dah tak ada apa lagi dah untuk dirugikan. Terus saja langgar saja kalau boleh. Kalau mereka fikir ada 20 kill. Mungkin mereka boleh naik ke tempat yang lebih tertinggi. Oh, itulah dia Impunity bernasib baik sebab tadi fight itu diganggu oleh pasukan yang lain memberikan mereka ruang untuk pergi kepada zon selamat dan sekarang ni walaupun mereka kehilangan Kevin tetapi mereka sekurang-kurangnya ada lagi 4 ahli mereka yang boleh lagi bertahan untuk kedudukan yang lebih tinggi. Lagi-lagi mereka ada compound sekarang ni, mereka perlu berjaga-jaga sebab ada tim H2O yang tak ada apa-apa lagi untuk, boleh katakan tak ada apa-apa lagi untuk main. Mereka hanya main untuk okey, kita nak dapat, kalau boleh dapat chicken dinner dalam ni, satu kebanggaan juga untuk mereka lah. Yep, benar tu. Kagura. Saya betul-betul rindu dengan Kagura ni sebenarnya. Betul-betul lah sebab dulu waktu PPL season 1 kita biasa nampak dia. Dan memang saya rasa menjadi sebutan favourite daripada inilah J Hunter. Sehingga saya pun terikut-ikut. Tapi tak mengapa kali ini jikalau mereka ada peluang mereka boleh saja untuk masuk sehingga ke pusingan seterusnya iaitu Liga. Tapi airdrop kita akan ada DPS dan juga ada kesemua kelengkapan yang biasa. ST iaitu Steelheart Esports sedang berada betul-betul di sebelah airdrop tu saja. Mereka tak adalah jauh sangat daripada airdrop yang terbaru. Walau bagaimanapun, minit yang ke-12 telah pun tiba untuk permainan kita di pusingan yang terakhir. Oh, inilah dia pasukan Flash Vision Junior yang juga berada di luar zon selamat nampaknya. Pasukan H2O sedang lalu di belakang mereka. Oh berhenti dekat situ rupanya. Dan Auriska nampaknya dalam keadaan bahaya. Dan sekarang ini tinggal hanya 20% nyawa saja. Impunity masih lagi mengekalkan 4 ahli pasukan mereka dekat sini. Kita nampak yang Ninja sudah perhatikan pasukan H2O dan Ninja tembakan. Oh, padu betul. Tembakan daripada Ninja tu. Terus dapat knock Aizen. Tetapi tidak dapat menghabiskan dari situ. Ninja betul-betul mata dia benar-benar tajam macam seorang ninja. Tetapi sekelak kena tahu, tadi Ninja ni yang jatuh dengan Eye Ninja. Jadi dia tak boleh lagi untuk melawan dengan Eye Ninja daripada pasukan musuh. Dia bukan untuk membandingkan tetapi daripada keputusan di map BKD tadi. Eye Ninja menjatuhkan Ninja. Dua Ninja ni, habis ninja sekali. Habis mulut saya ninja je. Oi, macam-macam ninja adalah ni ya. Siapakah ninja yang terkuat sekarang ni? Kita balik pula kepada Alexa. Nampaknya ada Kagura di hadapan beliau. Bom dibalik oleh bom Alexa. tangan dia. Nasib baik tersasar dekat situ dan Kagura masih lagi mengekalkan 70%. Lebih kurang 80% nyawa dia. Alexa masih lagi sihat walafiat. Kalau walafiat, satu tembakan akan lepaskan daripada M416 sekarang ini. Kagura yang mengenai sedikit terhadap bom tangan tersebut pasukan Impunity dan H2O. Mungkin mereka tak akan ganjat berkawasan ini dan Kagura dia akan membuktikan terhadap Alexa yang dia boleh 1 lawan 1 dengan pemain ini. Sebab anda boleh lihat sekarang ini dia dah menguzi dan apa yang saya fikirkan ialah dia nak merusuh ke depan. Tapi jikalau ada yang mengganggu mungkin dia akan terkena. Oh itulah dia. Pintu tersebut telah pun meletup. Alexa dari kelebihan yang terbesar dia akan terus merusuh ke depan. Dia ada F416 terus FVP sekarang ini. Kagura di depannya tembakan dilepaskan lasit sekali untuk Kagura. Dia boleh buat apa saja lagi kat sini. Tembakan yang terakhir Alexa berjaya untuk mendapatkan Kagura 1 lawan 1. Clean, kemas daripada Alexa menjatuhkan pemain H2O tersebut. Alexa sememangnya satu pemain yang sangat-sangat berpengalaman. Kalau siapa yang kenal Alexa ni, dia kenal lah. Dia seorang pemain yang sangat berpengalaman, pernah main di tingkat yang sangat tinggi. Dan ini ada Pablo. Wow, tembakan yang sangat jauh ke atas Eye Ninja berjaya menjatuhkan beliau. Dan sekarang ni ada 2 lagi di hadapan. Adakah beliau boleh nampak dan cuba untuk mengambil tembakan dekat situ? Walau bagaimanapun, kedua-dua pasukan ni berada di luar zon selamat. Tetapi di hadapan Shred, nampaknya semakin lama semakin dekat dengan Pablo. Mungkin mereka akan cuba untuk merusuh. Sama-sama kita tunggu dan lihat di sini. MYSG sedang menanti. Ya, betul tu. Sekarang dengan M416 di tangan, dia melihat terhadap Shroud di depan tapi dibiarkan saja terlebih dahulu. Jadi kenapa dia sengit-sengit kepala? Kenapa dia sengit-sengit kepala? Kerana sekarang ini kalau kita buat begitu kan, dia nampak lebih style. tak ada gurau. Sebab kan apabila bila anda apa, kalau anda crouch, kepala anda tak sengit kan, kepala anda tak sengit.
senang terdedah oleh pihak musuh. Tapi kalau anda berada di bahagian belakang, antara belakang kontena ke belakang tingkap ke, bila anda menyengit tanpa buka skop, lebih senang untuk anda melihat kawasan sekeliling. Nak diikutkan dah lebih senang untuk anda terus skop sahaja tanpa perlu untuk lean. Apabila ada lean sambil skop, ianya akan mengambil masa lebih kurang 0.0 saat. Dia akan mengambil masa lebih banyak berbanding ada skop biasa. Tapi jika anda dah lean dan anda terus skop saja sewaktu anda lean tersebut, lagi mudah untuk anda mendapatkan musuh tersebut dengan sangat-sangat pantas sekali. Dan satu lagi pilihan ataupun satu lagi kelebihan ialah pihak musuh hanya akan dapat lihat sedikit sahaja penglihatan ataupun pixelated tentang anda sendiri, tentang diri anda lah. Okey, yang tu antara strategi-strategi ni lah untuk jangan terlalu pick terlalu lama jugalah. Ya, Amy. Sebab itu mereka menyengit tu kan. Kalau mereka pick lama tu yang mereka kena. Jadi sebab tu dia menyengit kepala, dia tengok luar. So bila kadang-kadang bila ada enemy kat depan, terus dia pick, dia terus dia buka scope kan. Apabila dah lean, terus buka scope sekali je lah. Selalunya apabila kita macam tak buka scope lagi, kita macam berdiri tegak je. Lepas tu barulah kita nak buka scope sambil lean. Kadang-kadang dia akan jadi tersekat. Dia satu lagi daripada segi mata, satu lagi kadang-kadang dia boleh jadi macam bug dan sebagainya. Disebabkan itu saya tengok kan, ada ke beberapa pro player menggunakan cara sebegini rupa. Okey. Yang tu sememangnya kita harus perhatikan. Namanya benda kita boleh belajar daripada, bukan je pro player, kita boleh belajar daripada Amy juga yang, Amy ni pun senyap pro player juga ni. Tak, saya seorang caster yang lemah saja. Dan saya hanya mengikuti saja langkah-langkah abang-abang yang ada. Abang-abang akak-akak yang ada. Tapi sekarang ini anda boleh saksikan permainan masih lagi di minit 17. Tapi ada 15 pasukan yang masih selamat. Dan ini pastinya akan menunjukkan kita satu gameplay yang begitu menggerunkan apabila bulatan kita akan mengecil untuk bulatan yang kelima. Tapi yang menarik dia, walaupun kita ada 15 pasukan lagi, tapi kita ada 49 sahaja. Oh, wow. Okey. Bulatan ni sangat menarik sebab kenapa? Dia ada banyak jalan raya dekat situ. Kalau bulatan tu ada dekat sebelah jalan raya yang scam semua orang, memang nak lintas jalan raya memang satu benda yang sangat-sangat menyukarkan lah. Tetapi itulah dia. Saya lebih perhatikan sekarang ni beberapa pasukan yang sangat memerlukan mata. Contohnya seperti Impunity, nampaknya akan bermain dengan lebih selamat. Saya rasakan kalau Impunity, mereka boleh main posisi dengan beberapa kill saja, ada kemungkinan mereka boleh masuk dalam top 4 bergantung kepada apa yang berlaku dekat atas lah. Tapi yang penting mereka tak boleh. Zral. Lah, hai. Kamera dah cantik. Member dah bergerak kiri kanan. Tiba-tiba Zral boleh spoil. Zral boleh pergi langgar lah pokok tu. Jadi saya agak mengenali Zral juga Spumal juga. Hari tu saya dah jumpa lah dengan dua orang berdua ni. Mereka merupakan seorang pemain yang agak baik juga dan boleh dilihat dia lah permainan kali ini mereka bermain dengan cukup baik. Tapi daripada Zral tadi harapkan dia boleh membantu dengan lebih baik pada waktu akan datang. Kena ambil lesen lah lepas ni. Berapa kali dah kita nampak yang langgar pokok lah, langgar batu lah. Tapi sekelap kan. Walaupun saya kata kat orang, saya kalau bawa kenderaan selalunya terbalik kenderaan saya. Dah tahu dah. Lepas ni Amy tak boleh bawa kereta. Amy tak boleh bawa kereta dalam PUBG lah. Kereta betul tak apa. PUBG tak boleh. Tapi apa pun yang kita nampak sekarang ni, nampaknya H2O, mereka sedang menyerang sekarang ni. Pasukan nombor 12 Australia sedang menunggu di bahagian atas. Mereka berada di kawasan tanah tinggi. Jadi ada kelebihan sedikit dekat situ. Sekarang ni tembakan dilepaskan. Amy sekarang ni berada dalam keadaan baik. Mungkin bakal dikepung sekarang ni. Tapi nampaknya mereka ada 3 ahli juga yang sedang menunggu di belakang. Dan juga Aizen. Nampaknya hanya 2 ahli bagi H2O saja. Mereka nak serang ke ni? Mereka betul-betul kena serang dengan padu lah. Kalau tak 4 lawan 2 ni sememangnya bukan satu gerakan yang baik. Lontar bom tangan dilepaskan ke bahagian depan. Tapi Aizin, satu lagi bom tangan akan dilemparkan kepada dia. Dah nampak dah ada bom tangan betul-betul di depannya. Dia terus bangun, mungkin tak. Dia akan melukakan posisinya terlebih dahulu kerana dia agak takut juga. Jikalau dia terdedah, mungkin dia akan terkena. Pasukan H2O ini telah pun kehilangan 2 orang pemain mereka. Mereka akan diserang daripada bahagian belakang Aizin. Terus ke kiri, ke kanan tanpa melakukan apa-apa. Langsung dia masih lagi selamat. Bahaya untuk pasukan mereka sekarang ni. Sukar untuk mereka melarikan diri.
Itulah dia. Dah tak ada tempat nak lari. Dah tempat yang terbuka. Zone sekarang ni tengah mengkecup. Alamak, saya pun tak tahulah. H2 memang kena clutch kau-kau punya lah yang ni kalau mereka nak terselamat daripada perlawanan ini. Dan ni ada pasukan nombor 12, pasukan Australia 2. Mereka semakin lama semakin mendekat pasukan H2. Daripada tadi mereka nampak macam boleh naik. Sekarang ni makin lama makin ke belakang pula. Benar tu. Jadi, Bella memasak akan dilemparkan ke depan terlebih dahulu seperti mana kita dapat saksikan bersama-sama. Satu lagi lawan terabur masak akan dilemparkan kawasan kiri. H2 Art Zain ada di bahagian harapan mereka tapi Han masih lagi akan membiarkan saja pasukan tersebut. Walau bagaimanapun bukan setakat saja dibiarkan, malahan sekarang ini dia akan melakukan satu rotasi. Bukan dibiarkan sebenarnya, maafkan saya. Tapi dia sedang merencanakan sesuatu. Walau bagaimanapun dia ditembak pula daripada arah belakang. Saya dapat rasakan sekarang ini. Dia dapat satu knockdown tapi Icon sebenarnya dapatkan knockdown tersebut daripada belakang dari pasukan daripada Infinite. Mereka cuba untuk mengambil kesempatan dalam kesulitan. Tapi adakah mereka akan berjaya ataupun tidak? Dari jauh Roy cuba untuk mendapatkan Icon. Tapi Icon masih lagi terselamat. Romeo telah meletupkan Tivara. Pasukan Net Fighter dalam kedudukan dan dalam keadaan yang berbahaya. Terwin nampaknya sekarang ni Han nampaknya terkena knock daripada jarak jauh nampaknya di knock oleh Icolti. Dan Icolti juga terkena knock daripada Roy sekarang ni. Masing-masing semuanya berada di zon biru dan cuba untuk mencari jalan masuk ke dalam zon selamat. Roy sekarang ni cuba untuk mencari di manakah musuhnya. Tidak boleh bergerak selagi beliau tidak memegang tangan rakan pasukannya. Sekarang ni termakan jauh ke atas Ad daripada tadi tak mati-mati lagi. Ad sangat lihat sekarang ni. Walaupun beliau berseorangan, beliau tidak mahu berputus asa. Ad sebenarnya saya nampak corak permainan dia sangat-sangat meningkat daripada musim yang pertama. Ini bagaikan Ad yang berlainan. Memang Ad, gameplay dia Artificial. memang sangat-sangat naik lah. Daripada Art terus jadi artificial, terus ada gameplay yang mantap telah kan. ditunjukkan oleh mereka sendiri. Tapi Art sekarang ini nyawanya begitu sedikit. Dia dah tak ada apa-apa dah. Dia tak ada bandage. Dia tak ada first kit. Baru saya perasan dan pula tes saja. Agak jauh. Okey, lagu sedih kena dibuka. Tapi adakah dia akan sempat? Boleh tahan nafas. Tahan nafas. Wahai Art. Dia tak Tapi kalau kata-kata kalau dia sampai kena tembak, mungkin dia akan merasa sangat-sangat sedih lah. Walau bagaimanapun dia masih lagi selamat dari situasi ini. Sejujurnya itu merupakan satu situasi yang begitu menggerunkan. begitu sukar untuk dijangka tapi Art tetap masuk dengan selamat. Itulah dia. Lagipun depan dia ada rumah. Kalau belum loot, mungkin ada peluang dapat first aid dan mungkin dia boleh bertahan lagi lah. Tapi itulah dia betul-betul buat nafas kita tak berhenti tadi. Dailah ada impunity. Mata saya masih lagi melihat mereka. Mereka berjaya rotate ke sebelah kiri dan mungkin akan masuk ke dalam tempat yang hanya perlu lawan satu squad saja. Kita kena tunggu dan lihat. Dan kita berikan perhatian kita kepada pasukan yang mungkin sekarang ni dapat masuk ke dalam top 4 pasukan 8GMT. Masih lagi skuad yang penuh di dalam zon selamat menjaga di satu compound. Satu kedudukan yang sangat baik untuk mereka. Ya, benar tu. E-drop dengan ada EWM. Tapi saya rasa sekarang ini pada waktu yang begitu genting ni takkan ada siapa pun yang akan melanggar kawasan airdrop ini untuk mengambil airdrop saja. Tapi Icon sekarang ini akan diberikan tekanan daripada dua orang pemain pasukan Australia. Mi. Let's go, Mi. Mi, let's go, Mi. Uzi di tangan, Mi. Let's go, Mi. Berusaha, Mi. Let's go, Mi. Itulah dia akan terus berusaha ke depan tapi Icon telah pun jatuh oleh zona biru saja dan akan terus dihabiskan oleh Roy. Itulah dia. Amy tapi IJD juga akan dihabiskan. Nampak dia oleh Art dapat satu demi satu kill. Masih lagi bertahan Art. Memang sangat lihat Art ni. Dan kita boleh lihat dia berjaya loot dan dapat pula kenderaan. Dia dapat loot, dapat mungkin beberapa first aid. Dan sekarang ni akan masuk ke dalam zon selamat. Wow, Art sebenarnya hero untuk H2O lah saya boleh katakan. Hero. Art. Alamak. Art pun dia langgar. Baru puji sikit dah langgar dah. Puji sikit dah langgar. Betul-betul lah mereka ni memang nanti kalau bawa kenderaan ni habis semua terlanggar sini, terlanggar sana. Tapi sekarang ada boleh lihat 3 pasukan ST telah pun ada di bahagian dalam bulatan. Dan saya rasa sekarang ni 3 pasukan ini mungkin akan berada di tangga yang teratas juga buat masa sekarang ada 12 pasukan masih lagi ada. Cuma anda boleh lihat AGMT akan ditekan ataupun sebenarnya dia akan menekan pasukan daripada WNB. Dan bukan, pasukan WNB yang sedang cuba untuk menekan pasukan AGMT buat masa sekarang.
Mana satu yang betul ni? Okay. Mana satu dalam, mana Itulah satu saya luar? pun. Okey. WNV dekat zone. Zone biru. WMV dekat luar. Ya, WMV kat zone biru memang betul mereka yang Oh. sedang dekat. Satu dah jatuh, tinggal seorang saja lagi yang terselamat. Tapi ini merupakan bulatan yang kelima akan sukar untuk pasukan WNV untuk meneruskan perjalanan mereka. Tapi saya dapat lihat sekarang first aid kit diambil daripada Alex. Alex hanya tinggal kosong dan juga 4 perban saja yang selamat. Tapi dia masih lagi ada med kit. Jadi apakah pilihan yang akan dilangsung beliau? Adakah dia akan teruskan juga menggunakan med kit ataupun dia akan terus melusuk ke depan? Ya, dia akan gunakan Tak sempat. Bagilah abang tu guna dulu. Bagilah abang tu guna. Tak bagi buka langsung lah dia orang ni. Sekarang kita balik pula kepada pasukan nombor 16. Australia sekarang ni Hugo dalam keadaan baik terkena beberapa dasa tembakan. Mereka berada di luar. So selamat. Mereka perlu bertahan kerana ada pasukan MYC. X-Down! Dapat dong satu X-Down! Dapat mengambil satu hijau sekarang ni. Impurity masih lagi hidup. Ada lagi satu ahli Impurity yang masih lagi hidup. Mereka perlu bertahan. Kita ada Alexa sekarang ni. Satu ahli Impurity yang sangat-sangat berpengalaman. Diharapkan dia boleh bertahan kerana perlukan poin dan juga kedudukan yang tinggi. Excel dijatuhkan oleh Wolfie pula. Ya benar, tetapi Jager Boy daripada pasukan Impunity. Pasukan Impunity masih lagi bertahan dengan sebaik-baik mungkin. Pasukan daripada AGMT mereka akan terus masuk bahagian belakang, tapi Zal berjaya untuk dapatkan Pablo daripada pasukan MYST. Alexa berjaya untuk mendapatkan kill. Dia mencuri kill sebenar-benarnya, tapi Cable berjaya untuk mendapatkan Amy sekarang ini. Kabur pula dijatuhkan. Alamak. Pembunuhan berantai sebenarnya sedang berlaku di dalam permainan kita. Satu demi satu yang jatuh telah pun berantai-rantai membunuh di atas satu sama lain. Dalam melihat sekarang di MYST. Terus masuk ke dalam memegang uji. Depannya dan rata. Di tangga yang ke-9 di tangga pasukan Steel Heart SG. Slice dia tak tahu yang ada musuh di sebalik dinding tu. Alamak, dan ini ada Jager Boy. Satu pemain yang sangat-sangat berpengalaman, juga pernah bermain di PMPL musim yang pertama. Baru saja menggunakan first aid dan akan mara ke bahagian hadapan. Dekat sebelah kanan dia ada musuh. Dia tak tahu, dia tak dapat dengan Tinko Smoke. Masih lagi membantu beliau terlebih sekali memaksa diri untuk masuk ke dalam zon selama first aid kit akan digunakan secara langsung. Terlebih di sebelah kiri dia ada musuh. Dekat situ dia tak tahu, musuh pun tak berapa pasti dia ada dekat situ. Saya rasa mereka selama nanti waktu yang sesuai first aid kit yang seterusnya akan digunakan. Dah tahu. Bunyi footstep tu, bunyi tapak kaki. Jager Boy memeram bom dan adakah akan balik dapat tidak first aid kit diutamakan terlebih dahulu. Kedudukannya kadang seperti hendak dikenafati, tetapi masih lagi ada sebenarnya sekarang ini 7 skuad saja yang ada untuk pelatihan kecil ini, tapi pasukan STPPG, STSG masih lagi ada. Mereka sebenarnya yang mempunyai bulatan yang utama. Pasukan lain harus menempuhi pasukan mereka jika mereka nak masuk ke bahagian dalam. Tapi apakan daya, kesemuanya harus berusaha juga. Fah telah pun jatuh daripada pasukan PPG seperti mana kita boleh saksikan daripada Jager Boy pula. Dia tinggal bersorangan sahaja, 4 kills berada untuk pasukan Impunity. Wolverine berjaya untuk dapatkan klip sekarang, tapi Jerome terus menghabiskan pemain lawan tersebut. Pasukan AGMT di depan mereka, pasukan Kartel saja tinggal seorang saja lagi, tapi bersedikit akan digunakan pakai juga tahun daripada Sempat lagi tu mungkin dia akan rivalkan rakan pasukan dia terlebih dahulu. Kita lihat dikeluarkan oleh Foam, terlebih tak ada sesiapa berada di situ. Dan kita nampak juga Jager Boy daripada Imperiality sudah pun dihabiskan. Jadi mereka akan di tempat yang ke-7. Satu lagi jatuh, sekarang ini dah rata. Kartel Gaming rata di tengah pasukan AGMT, dan secara totalnya mereka dah ada 16 kill. 16 kill. Wow, sangat mengganas dekat sini. 16 kill untuk pasukan AGMT. Wow, dan mereka masih lagi mengekalkan keempat-empat ahli mereka sekarang ni. Dan mereka akan terus masuk ke dalam zon selama tidak akan bersama sesiapa. Dan Nevis sekarang ni akan melakukan tembakan jauh-jauh. Dan kita nampak juga Steel Heart bersama dengan pasukan Steel Heart yang lagi satu bersebelahan sahaja. 3 pasukan yang berkaitan dengan Steel Heart ni, Amy. Ya, betul tu. Yang anda boleh saksikan sekali satu bom tangan kelemparkan ke bahagian atas. Pasukan ST yang berada di atas, tapi bom tangan beliau mungkin akan melantun ke belakang saja. Yap. Di mana yang saya saksikan, ia akan meletup di udara saja pasukan STSG. Mereka nampak pemain mereka ataupun video mereka sedang berada di bahagian atas, tapi mereka masih lagi tak boleh untuk mendapatkan sebarang knockdown pun. Tembakan telah pun dilepaskan sekarang ini. Hanya tinggal 4 skuad saja, dan 3 skuad daripada 4 skuad inilah daripada pasukan Steel Heart Esports. Inilah dia Steel Heart, ada 3 skuad dan ada 1 skuad 8 GMT ini. Kita boleh nampak yang Muffin sekarang ni akan
menggunakan Uzi menatuatkan sesuatu. Oh, bom yang cukup padu. Mafia terus terkejut dan beliau akan mengalihkan diri ke tingkat yang pertama. Terus Zon selamat. Memang lari daripada pasukan di utamanya. Lari daripada pasukan AGMT. Ya, AGMT lari dan tertarik sekali. Mereka sedang berada di tengah untuk pasukan Steelheart Esport. Mereka untuk pasukan PPG. Mereka ada betul-betul di bahagian dalam bulatan. AGMT sebenarnya ada pilihan yang terbesar sekali. Mereka dah ada 16 skill. Terus bergerak ke depan rumah dia untuk dapatkan fan daripada jauh. Jerome cuba mendapatkan pemain daripada pasukan aktif PPG. Tapi puteri PPG dia nampak juga pasukan AGMT yang berada di hadapannya. Dia terus diambil. Baby di bahagian belakang pemain ini. Sekarang ini perlawanan menjadi begitu sengit, begitu mendebarkan dan begitu genting untuk semua pasukan yang ada. Dia dan semoga ni akan dibalik oleh pasukan PPG sekarang di sini. Pasukan AGMT dah. Oh, dapat satu dari ke situ. Trixie dan kena oleh Putri. Dan sekarang dia ada yang pasukan ni jauh dia sangat rendah dan tinggal sehelai. Rambut jauh saja dan terus menggunakan bandage. Fah memerlukan bantuan bandage terus digunakan oleh Putri. Tak ada apa-apa lagi. Yang lain dia ada first dan boom. Tak boleh buat apa-apa tapi Jerome telah memasak satu bom. Mungkin mereka akan mati. Yang benar itulah dia merupakan keberatan. Satu squad di dalam pasukan AGMT. Mereka dah ada 18 kill. Steelheart Esports sedang berada di hadapan mereka. 3 lawan 3. Siapakah yang akan dapatkan kemenangan untuk persiapan kali ini? Bom tangan dilemparkan daripada Dil. Mereka ada 4 lawan 3. Maafkan saya, 4 lawan 3 sekarang ini. Ya, 4 lawan 3 sekarang ni. Tapi kita akan lihat adakah bulatan tu akan berpihak kepada siapa. Terlalu kecil. Saya tak dapat lihat berpihak kepada siapa. Tetapi siapa yang memegang bulatan tu, dia punya kelebihan adalah sangat-sangat tinggi. Disebabkan jalan raya ini sangat-sangat menjengkelkan. Dan kita boleh lihat sekarang ni yang smoke sudah pun dikeluarkan. Oh, paling bom yang sangat jauh daripada Zral. Terkena Ikhlis dan sekarang ni mereka mungkin belum merosok. Trixie belum dijatuhkan, tinggal Jerome saja. Dan pasukan Steelheart sekarang dia akan mendapatkan tiga-tiga mereka. Mereka mahu ganti dia terakhir itu ada Wela jika dia yang terakhir pada hari ini menjadi milik Steelheart Esports.